Cuba baca. Ni apa? Meja. Apa tak dengar? Meja. Apa? Kerusi. Ketiga? Lampu. Yang keempat? Kipas. Okey, ini merupakan kata nama am. Kenapa cikgu cakap semua perkataan ni betul? Apa nanti cikgu akan terangkan definisi bagi kata nama am. Baik, cikgu. Kata nama am ni merupakan kata yang menamakan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda, tempat dan sebagainya secara umum. Okey. Okey, macam mana kita nak kenal pasti kata nama am ni? Cara untuk kenal pasti kata nama am ialah kata nama am ni tidak menggunakan huruf besar, iaitu pada permulaan perkataan. Macam yang awak buat semua ni, tak ada huruf besar kan? Semua huruf kecil kan? Kan ada satu huruf besar. Tapi tak apa, tak salah sebab kata nama am, kalau perkataan kipas ni berada pada permulaan ayat, dia boleh ditulis dengan huruf yang besar. Jadi tak salah. Okey? Okey. Kata nama am ni juga boleh digunakan untuk merujuk kepada satu individu ataupun objek. Contohnya, buah. Buah kan ada banyak yang kita tahu kan. Ada buah apa? Mangga. Lagi? Buah mangga. Orange. Banyak kan? Tapi kita panggil semua nama tu sebagai buah. Contoh kereta pula. Dia nama apa yang awak semua tahu? Azia. Azia lagi? Honda. Honda. Toyota. Toyota. Toyota Produa lagi? Tesla. Volkswagen. Wah. Dia dah berani cikgu. Wah. Cikgu. Okey. Cikgu. Kesemua jenama kereta tu kita akan panggil sebagai kereta. Okey, dia bersifat umum. Faham, cikgu. Okey, terdapat 5 jenis yang kita boleh rujuk sebagai kata nama am. Iaitu yang pertama ialah manusia. Cuba baca apa contoh bagi manusia. Emak, polis, accountant, guru, adik. Okey, macam awak semua dapat tengok kan? Emak tu dia menggunakan huruf kecil kan? Betul. Okey. Tapi adik dia huruf besar. Kenapa? Sebab ada permulaan ayat. Kan? Jadi tak salah pun kalau yang ni huruf besar, tapi dia kena berada dekat permulaan ayat. Okey, yang kedua, haiwan. Contohnya arnab, itik, kera, penyu, berukra. Encik. Betul. Monyet. Betul. Kerbau. Kebau, betul. Anak. Okey, yang ketiga ialah tumbuh-tumbuhan. Cuba baca. Kebun, lalang, lumut, teratai, kelapa. Okey, betul. Okey. Yang keempat, benda iaitu gambar, jala, tanah, kipas, pensel. Okey, ni spontan je. Cikgu nak awak bina satu ayat menggunakan kata nama am merujuk kepada
dapat pada kata nama am pada kad ini. Lepas tu lagi satu pasangan awak akan meneka gaya apa yang kawan awak buat tu. Cuba teka kata nama am apa. Okey? Siapa nak start dulu? Kami. Jadi 8 je secara acak, okey? Yang selebihnya kumpulan lain. Baik. Kita ke depan. Memancing. Kalau nak describe pun boleh. Payung. Sama-sama. Baby. Bayi. Jam. Nak pergi. Beg sekolah. Pergi. Sekolah. Betul. Yang terakhir. Doktor. Ini pula. Kereta. Ini Betul. Menulis, tulis. Pensel. yes. Pinggan. Bu. Ni lembu. Masa awak semua ialah 1 minit 22 saat. Kita tengok kumpulan ni boleh pintas ke tak? Okey. Cikgu kumpulan ni boleh berbunyi ke? Boleh. Nak describe pun boleh. Sekejap. Dah ke? Dah cikgu. Okey. 1, 2, 3. Motor. Okey, betul. Motosikal. Betul. Solat. Di tempat masjid. Betul. Oh. Terang ke? Wah, terang je. Betul. Cepat. Alah ada korang. Terang untuk membaca. Spek mata. Kan? Tempat kertas. Tempat. Buku. Betul. Okay, seterusnya ni bola. Betul. Wah. Ni kucing. Betul. Seterusnya ni hausnya. Botol. Betul. Yeah. Yeay. Menanya kami. Awak rasa siapa yang menang? Kami. Okey, pemenangnya ialah Kami. kumpulan Zana dan Nazila dan juga Fizal. Mereka mencatat sebanyak 1 minit 11 saat. Kami. 11 saat. Ya. Okey, nanti tak apa. Okey, nanti awak tua cikgu belanja, okey? Okey. Okey. Laila, cikgu rasa setakat tu cukup kelas, tapi sebelum berakhir kelas kita, cikgu nak buat sikit refleksi, iaitu apa yang kita dah belajar pada hari ini. Okey. Cikgu nak tanya, apa yang kita dah belajar pada hari ini? Kata nama. Kata nama am. Okey. Macam mana kita nak kenal pasti kata nama am tu? Dia di kelas tengah. Kecil. Balik di hadapan Ayat. Betul. Okey, terdapat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Masara binti Anwar dari unit BMMB2 akan menerangkan mengenai dua aspek dalam video pengajaran, iaitu kaedah dan teknik pedagogi kontemporari dan juga komponen asas kemahiran pengajaran. Berdasarkan video pengajaran sebentar tadi, saya telah mengaplikasikan penggunaan kaedah dan teknik pedagogi kontemporari pembelajaran, iaitu pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merujuk kepada pendekatan pendidikan yang mengaitkan isi pelajaran dengan situasi kehidupan nyata atau pengalaman harian pelajar. Tujuannya adalah untuk menjadikan pembelajaran lebih bermakna sehingga pelajar dapat lebih mudah memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Sebagai contoh, saya telah memberikan beberapa contoh kata nama am yang sering didengari dalam kehidupan seharian pelajar, iaitu merangkumi kata nama am merujuk kepada manusia, tempat, benda, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Sebagai contoh, kucing, sekolah, makcik, buku dan kelapa. Kesannya, pelajar dapat memahami topik pembelajaran dengan lebih mudah dan cepat serta mampu mengaplikasikan penggunaan kata nama am dalam situasi harian mereka. Malah bukan itu sahaja, dalam video pengajaran sebentar tadi, saya turut menggunakan beberapa komponen asas pengajaran, misalnya set induksi, penggunaan ABM, penyoalan, penyampaian, peneguhan dan juga penutup. Yang pertama boleh dilihat pada awal video, iaitu saya menerapkan kemahiran set induksi pada awal pengajaran dengan memaparkan tayangan video berbentuk animasi yang bertajuk Bunyi Haiwan. Set induksi ini sangat penting dalam pengajaran kerana ia bertindak sebagai pemula atau pencetus bagi murid untuk bersedia dan berminat terhadap topik yang akan dipelajari. Melalui set induksi, murid mampu mendapat gambaran awal mengenai topik yang akan dipelajari. Kesannya, mereka mudah untuk membuat perkaitan mengenai kata nama am dengan ilmu yang sedia ada. Seterusnya, komponen asas pengajaran melalui penyoalan turut saya terapkan dalam video pengajaran sebentar tadi. Komponen asas pengajaran melalui penyoalan sangat penting dalam pembelajaran kerana ia mampu merangsang pemikiran kritis. Soalan yang baik dapat mendorong pelajar berfikir secara kritikal dan juga analitik. Ini menggalakkan mereka untuk mempertimbangkan pelbagai perspektif, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Beberapa contoh soalan yang baik perlu ditanyakan oleh guru kepada pelajar, misalnya seperti yang dilakukan oleh saya, iaitu setelah selesai memaparkan tayangan video, soalan perlu diajukan oleh guru kepada pelajar agar mereka mampu menjawab soalan mengenai apa yang dapat mereka kenal pasti melalui video yang telah ditayangkan, dan seterusnya mereka mampu mengetahui topik pembelajaran apa yang akan dipelajari semasa sesi kelas tersebut. Selain itu, bagi langkah 1, saya pun masih menggunakan komponen penyoalan untuk mendapatkan jawapan daripada pelajar tentang bagaimana cara untuk mengenal pasti sesuatu kata nama, sama ada kata nama itu ialah termasuk dalam kata nama am atau tidak. Dalam masa yang sama bagi langkah 1 juga, saya sebagai seorang guru melaksanakan komponen kemahiran asas penyampaian, iaitu bagaimana saya menerangkan satu persatu mengenai definisi kata nama am, contoh kata nama am dan cara penggunaannya dalam ayat, menggunakan laras bahasa yang sesuai agar semua pelajar mampu memahami dan menguasai pembelajaran dengan baik. Tambahan pula, melalui kemahiran penyampaian, saya menggunakan slide pengajaran yang mempunyai reka bentuk yang menarik agar kesemua pelajar mampu memberikan perhatian yang sepenuhnya terhadap apa yang ingin saya sampaikan. Di samping itu, komponen kemahiran asas pengajaran penggunaan alat bantu mengajar adalah satu kaedah kemahiran yang perlu dikuasai oleh seorang guru atau pendidik untuk menggunakan bahan bantu mengajar dengan lebih berkesan dalam pengajaran. Bagi memaksimumkan penggunaan komponen asas pengajaran ini, saya telah mengaplikasikannya pada set induksi, iaitu merangkumi video animasi yang ditayangkan pada skrin TV di dalam kelas. Selain itu, penggunaan kad yang mengandungi grafik kata nama am turut disediakan agar aktiviti berunsurkan permainan dapat dijalankan. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui penggunaan
Bahan bantu mengajar yang berbentuk visualisasi mampu menarik minat pelajar untuk bergiat secara aktif dalam proses PDP dan memaksimumkan lagi tahap pengetahuan mereka dalam menggunakan kata nama am dalam konteks tidak formal, misalnya semasa sesi melakukan gaya kata nama am berdasarkan kad kata nama am yang dipilih. Saya juga turut menggunakan alat bantu mengajar yang merangkumi slide pengajaran, televisyen dan juga LCD iaitu dapat dilihat pada set induksi dan juga langkah 1 yang telah saya jalankan. Selepas itu, dalam konteks pengajaran, peneguhan merujuk kepada teknik untuk mengukuhkan atau meningkatkan tingkah laku positif pelajar. Peneguhan membantu memastikan pelajar lebih termotivasi untuk terus terlibat dalam pembelajaran. Antara peneguhan yang saya telah aplikasikan ketika sesi PDP adalah peneguhan positif dengan memberikan ganjaran atau penghargaan apabila pelajar menunjukkan tingkah laku atau pencapaian yang diinginkan. Contohnya pujian dan juga tepukan. Kesannya, pelajar akan lebih bermotivasi untuk memaksimumkan pelibatan dalam proses PDP dan juga lebih berkeyakinan tinggi. Akhir sekali, komponen asas pengajaran melalui penutup dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan sesi maklum balas daripada pelajar mengenai topik yang mereka belajar pada hari tersebut. Ia bertujuan untuk menyimpulkan pembelajaran serta memastikan objektif pembelajaran tercapai. Hal ini boleh dikenal pasti pada langkah penutup, iaitu saya mengadakan sesi refleksi dengan menanyakan pelajar lagi sekali mengenai topik kata nama am dan pelajar berusaha menjawab kesemua soalan dengan baik dan juga tepat. Ini jelas menunjukkan bahawa objektif pembelajaran telah tercapai. Saya juga memberikan lembaran kerja sebagai kerja rumah kepada setiap pelajar sebagai medium untuk mengulang kaji dan juga mengukuhkan pemahaman mereka tentang konsep yang telah diajar di dalam kelas.